والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Penekanan yang pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua amalan. Sama ada amalan yang berkait dengan hati ataupun amalan yang berkait dengan fizikal. Maka ikhlas itu menjadikan seseorang tidak memandang kepada amalannya. Yakni tidak pernah mengharapkan pujian dalam amalannya, tidak juga cukup dengan amalannya, tidak juga rasa selesa dengan amalannya. Dia seperti orang yang belum beramal. Maka dia terus beramal dan terus beramal. Dan dia tidak mengharapkan balasan di sisi manusia yang berupa pujian. Dan tidak juga dia berharapkan balasan daripada Allah dengan maksud inginkan dunia dan perkara-perkara yang bersifat terbatas. Maksudnya ialah kadang-kadang bila kita beramal ibadat, umpama contoh solat duha. Kenapa nak solat duha? Murah rezeki. Berarti kita juga mengharapkan habuan dunia di situ. Kita bukan bercakap tentang nilai salah ataupun betul, tetapi nilai ketinggian ikhlas itu sendiri. Sebab ikhlas dia berada kepada dalam posisinya sendiri. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat Allah, kita baca Al-Quran, maka terlalu banyak Allah Ta'ala menyebut tentang kelompok yang ikhlas kepada Allah. Bahkan syaitan ketika mana bersumpah, yakni iblis, untuk menyesatkan manusia, memporak-perandakan hubungannya dengan Allah. Tiba-tiba iblis ini sendiri berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasun, melainkan hamba-Mu yang ikhlas, aku tak mampu buat apa-apa. Syaitan mengatakan dia tak mampu buat apa-apa walau sikit pun. Dan itu orang yang ikhlas ini mencari redha Allah lebih tinggi. Sebab kalau seorang misalnya mencari balasan Allah sehingga lupa bahawa tujuannya mencari Allah, redhanya, dia mungkin akan goyang dalam waktu tertentu. Umpama seorang berkata, saya solat duha tak tinggal, tapi kenapa bisnes jatuh? Saya qiyamul lail tak pernah tinggal, kenapa saya juga kena sakit itu dan ini? Bila dia buat ibadat, dia tak nampak pun suatu keuntungan duniawinya. Dia baik, dia jujur, selalu kena tipu. Macam mana saya kena tipu? Saya dah jujur, saya baik. Dia buat semua benda atau perintah Allah Ta'ala kerana dia mengharapkan balasan dunia yang sementara. Walaupun balasan ini memang dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan oleh Allah. Namun, bila mana Allah menjanjikan balasan-balasan dunia, bila Allah berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, tidak akan belanjakan sesuatu, melainkan Allah akan ganti. Allah akan ganti. Maka difahami bahawa Allah Ta'ala akan ganti dia dengan mendapat nikmat-nikmat duniawi. Tetapi bila Allah Ta'ala tak beri benda-benda duniawi itu pada semua orang dalam amalan akhiratnya, kerana Allah Ta'ala nak beri apa yang lebih baik daripada apa yang dia dapat. Lebih baik daripada apa yang dia dapat. Sebab itu, kalangan orang yang ikhlas ini bimbang, apa yang mereka dapat daripada segala balasan Allah dengan kebaikannya, bimbang ia satu nikmat yang disegerakan dan tak ada bahagian akhirat kelak. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf satu ketika, bila seorang ajak dia makan kambing bakar, maka mereka pun menyapa dan menyuruh Abdurrahman bin Auf singgah sekejap untuk ajak makan kambing bakar. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Menceritakan orang dulu. Dia kata ada orang dulu, yakni sahabat-sahabatnya. Mereka ini berjuang bersama kami. Yang dahulu kami kenal kaya raya, bila berjuang dengan kami hilang segalanya.
dan mati dalam keadaan kain kafan pun tidak cukup untuk menutup badannya. Merujuk pada sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Yang kaya raya, bila masuk Islam hilang segalanya. Hatta bila beliau syahid dalam satu peperangan, tidak ada kain yang boleh menutup badannya secara penuh. Ditutup wajah, nampak kaki, tutup kaki, nampak wajahnya. Dan di kalangan kami, kata Abdurrahman bin Auf, ada yang tinggal segala-galanya, tapi bila sampai kat Madinah, dapat segala-galanya. Beliau masukkan dia. Dia dulu kaya di Mekah. Kemudian bila berhijrah ke Madinah, dia tinggal semua harta dia. Namun bila sampai ke Madinah, dia kembali kaya. Lalu apa kata Abdurrahman? Aku bimbang itu balasan yang Allah segerakan sehingga aku tak dapat di akhirat kelak. Begitu kebimbangan dia. Artinya bagi orang awam macam kita, bila kita buat perkara agama perintah Allah, bila kita nampak balasan dunia, kita seronok. Lalu kita kata, inilah dia kelebihan saya qiyamul-lail. Inilah dia kelebihan saya solat duha. Sebab saya solat duha tadi, babi nak masuk kebun saya pun tak jadi. Inilah berkat solat duha. Tapi kalau di solat duha, tiba babi masuk juga, dia kata, apa kena? Ini duha dah buat. Itu dah buat. Kenapa rezeki aku juga masih ada masalah? Kerana keikhlasan tidak tinggi. Dia masih lagi buat ke agama untuk mendapat bahagian dunia. Walaupun saya katakan bahagian dunia itu dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan. Tetapi bila kita keluar musafir, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, saya serah pada Allah. Kalau kita baca macam tu, maka Allah selamatkan kita daripada banyak musibah. Ini disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan pun berkata, macam mana kita nak ganggu seorang yang kufiya wa wukiya wa hudiya, orang yang dipelihara, yang dapat hidayah, orang yang dicukupkan dengan segala keperluannya. Baik, anda kata kita baca doa ni, aksiden juga. Apakah kita akan mengatakan, saya dah baca doa, kenapa aksiden juga? Orang yang ikhlas nampak bahawa bila Allah Ta'ala nak uji, maka Allah tetap akan uji dia. Dan dia tetap akan terus baca doa tersebut kerana ia adalah ibadat dia pada Allah. Ini keikhlasan. Jadi kita menyebut tentang golongan yang levelnya tinggi. Apakah salah seorang beramal akhirat untuk mengharapkan dunia yang dijanjikan? Tidak salah. Kerana itu memang disebut. Dalam hadis-hadis yang banyak menyebut bila buat macam ni jadi macam ni. Bukan bila kita menyambung silaturahim rezeki kita bertambah. Ya, Nabi sebut. Nabi sebut bila sambung silaturahim rezeki kita bertambah. Umur kita panjang. Basically-nya begitu. Ya, kita yakin, kita percaya. Namun kita tidak harapkan lebih tinggi daripada redha Allah Ta'ala. Andai kata tuan-tuan menghubung silaturahim, tiba-tiba tak jadi macam yang tuan-tuan kehendaki. Maka teruk adik-beradik kita tipu kita. Kita dah sambung silaturahim. Kita dah tolong, kita dah bantu. Tapi dia aniaya kita. Lalu kita tanya, mana murah kayanya saya jadi makin miskin? Sejak saya buat baik adik-beradik Ustaz, saya jadi miskin. Yang ni hutang tak bayar, yang tu hutang tak bayar. Yang ni. Maka di sini Allah nak uji keikhlasan kita. Apakah kita melihat amalan silaturahim ini sebagai satu perintah Allah atau sekadar melihat ganjarannya? Bila Allah sayang seseorang, Allah jadikan kita buat amalan tanpa kita mengharapkan ganjarannya, melainkan kerana Allah. Maksudnya kita tak kira pahala dan sebagainya, benar-benar kerana Allah SWT. Ini kita katakan peringkat-peringkat keikhlasan seseorang. Saya selalu bagi analogi mudah. Seorang yang bekerja untuk gaji, apakah salah? Tak salah. Tapi seorang yang kerja tanpa melihat gaji. Tak, saya nak kerja ni. Kenapa diminat, disuka kerja ni? Tanpa melihat kepada gaji. Dan tidak semua orang bila dibuat suatu pekerjaan kerana dia mengharapkan gaji yang besar. Tak. Sebahagian mereka kerana seronok. Dibuat benda tu seronok. Walau dia boleh je berpindah tempat yang lain, tapi kata yang ni saya seronok. Dulu dia pernah kerja gaji puluhan ribu, dia berhenti untuk kerja gaji 3-4 ribu. Kenapa? Ini yang saya seronok. Dia tak melihat gaji, dia melihat keseronokan. Tidak ada keseronokan paling indah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sendiri. Bila orang yang ikhlas, dia akan dapat dua, syurga dunia dan syurga akhirat. Apa syurga dunia? Ma'rifatullah. Ini yang selalu disebut oleh kalangan As-Sadatus Sufiyah. Merugi orang yang tidak mendapat syurga dunia.
Apa dia? Mengenali Allah. Sebelum dia dapat syurga akhirat. Maka orang yang ikhlas dalam seluruh amal perbuatannya, mengharapkan redha Allah Ta'ala, maka orang inilah kita akan lihat watak mereka cukup hebat dan cukup luar biasa. Bila Allah Ta'ala dalam Quran, Allah memuji kelompok-kelompok yang ikhlas pada Allah. Kita baca surah As-Saffat. Ini surah selepas surah Yasin. Surah yang ke-37 pada juzuk yang ke-23. Di mana dalam surah itu saja Allah ulang perkataan ikhlas 5 kali dalam memuji hamba-Nya. Bila Allah Ta'ala berfirman, illa ibadallahil mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah ulang dalam surah As-Saffat saja. Ya, surah-surah lain juga ada, tapi dalam surah As-Saffat saja, yang saya sebut surah yang 37 pada juzuk yang ke-23 selepas surah Yasin. Surah Yasin surah yang ke-36, Saffat surah yang ke-37. Allah Ta'ala sebut 5 kali, illa ibadallahil mukhlasin, melainkan hamba Allah yang ikhlas. Berarti mereka berada pada keadaan paling tertinggi di kalangan hamba-Nya. Bila mana Allah memuji Musa AS, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa itu orang yang ikhlas dan adalah dia nabi dan rasul. Ketika mana Allah Ta'ala memuji Nabi Yusuf AS, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu di kalangan hamba kami yang ikhlas. Dia para Nabi SAW, contoh makhluk Allah yang paling ikhlas sekali. Contoh. Kali itu bila mereka menghadapi tribulasi, kalau kita lah tuan-tuan, dalam menghadapi tribulasi, pasti kita kata, kita kan dah orang baik, doa mustajab, mesti Allah lepaskan. Tetapi kenapa Nabi SAW memilih melalui tribulasi tadi? Bila datang Khabbab bin Arad, berkata, ya Rasulullah, doakan biar kami terlepas daripada tribulasi. Nabi tak doakan. Kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, tidakkah kamu lihat bebanan seksaan yang dilakukan oleh musyrik Mekah? Tidakkah Tuhan mau doa pada Allah biar mati semua musyrik Mekah, biar kami menang? Tidakkah Tuhan ingin meminta tolong pada Allah biar kami tak lagi diseksa? Lalu kata Nabi SAW, sabar. Orang dahulu sebelum kita lagi teruk diazab. Sebagian mereka ditanam tubuhnya dan digergaji kepalanya. Dan sebagian mereka dicakar dengan cakar besi sehingga memisahkan tulang dan memisahkan daging dan tulangnya. Kamu ialah kaum yang gopoh-gapah. Sabar. Kamu akan nampak satu hari nanti jawapan Allah. Kita ambil contoh kalau kita sakit lah. Kita sakit, kita memang cepat nak keluar. Minta doa orang tu, minta doa orang ni. Kita bukan kata tak boleh. Kita bercakap tentang nilai ikhlas. Nilai muhasabah. Bila sakit kita nak kalau boleh biar sembuh hari ni. Doktor kata ni makan ubat 3 biji. Pagi, 3 biji petang. Kata why not kita makan 6 biji lagi cepat sembuh. Itu kata kita. Walaupun bagi setiap jalan keluar itu tetap ada tempoh. Bagi menguji keyakinan dan kesabaran. Bagaimana cepat pun jalan keluar, bagaimana cepat pun, dia tetap kita kena tunggu. Dia tetap ada tempoh. Bagaimana hebat. Orang tu dapat projek bilion, tetap kena tunggu juga buat kertas kerja tu, kedai kerja ni. Walau sudah dijamin dapat. Tapi tempoh menunggu kena. Itu adalah sunnatullah pada semua. Kita sakit nak sembuh, boleh, tapi kena tunggu juga. Tak boleh sakit tu sembuh. Tak. Proses itu tetap berlaku. Kita lapar terus nak kenyang. Contoh biar ada makanan segunung depan kita. Kita kena ada proses makan, kena kunyah. Tak boleh kita terus tengok je makanan, kenyang. Tak boleh. Itu cuma berlaku di syurga. Di dunia ini secepat mana pun jalan keluar, kita kena tunggu. Dan kita kena sabar. Perkataan tunggu dan sabar itu memang fitrah hidup di dunia. Kenapa? Kerana Allah nak ajar kita yakin kepada dia. Yakin. Kita wasangka baik pada Allah. Bila kita kena COVID ni tuan-tuan, sehebat mana pun manusia dia kata kami boleh jalan keluar, tak jumpa. Jalan keluar tu memang ada. Tapi jalan keluar tu memerlukan pada 2 perkara. Pertama, kamu kena tunggu. Yang kedua, kamu kena sabar. Untuk apa? Membina keyakinan kepada Allah Ta'ala.
Dan nak bina keyakinan bahawa kita tak ada apa kekuatan. Walaupun orang bercakap, tak apa, biar kita pegang pula. Kita boleh selesaikan. Tak boleh. Sebab masalahnya bukan di sini, satu dunia. Satu dunia masalah. Maka jangan orang hari ini bersifat sombong dengan berkata, kami boleh selesaikan. Berikan pada kami. Mereka sombong. Pasti kalau berada di tangan mereka akan jadi lebih teruk. Kerana manusia tuan-tuan bila berada dalam musibah, jangan ada yang mengambil kesempatan kononnya mereka boleh selesaikan. Jangan ambil kesempatan. Tapi sama-sama kita berganding bahu untuk kita bersabar. Kerana memang bila datang ujian-ujian ini untuk kita bersatu. Tapi kalau kita tak faham tentang isyarat bersatu, maka kita akan kena lebih teruk lagi. Siapa pun bila kena musibah ini sebenarnya menyatukan umat Islam. Menyatukan kita dalam doa. Akhirnya hari ini semua orang doa tu. Saya doa tu, tuan-tuan pun doa tu. Satu, selama ni mungkin kita cuma minta hal peribadi masing-masing. Hari ini kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam niat supaya Allah Ta'ala mengangkat musibah ini. Maka kita dah dapat poin dia. Maksudnya, dalam nilai ujian kita faham. Tapi kalau ada orang nak mengambil kesempatan dengan ujian, kononnya dia boleh menyelesaikan, maka ini musibah baru. Musibah baru. Kerana kita tak faham nilai ujian itu. Oleh sebab itu bila Allah menyebut kelompok-kelompok yang ikhlas, mereka ini tuan-tuan cukup istimewa. Walaupun Syekh Abdul Qadir di sini menyebut bahawa golongan yang ikhlas ini tak menuntut balasan di sisi manusia, bahkan tak menuntut balasan di sisi Allah, ini satu kataan yang disebut sebagai muskil ataupun menimbulkan satu maksud yang aneh. Bukankah kita memang buat amalan mengharapkan balasan Allah? Ya. Kita dah sebut maksudnya ialah dalam perkara agama tadi, kita sentiasa mengharapkan satu balasan bersifat duniawi. Jadi kita tak nak pujian manusia. Macam saya katakan, kalau saya sedekah, saya nak supaya digandakan saya punya rezeki. Kalau saya solat malam, supaya saya dipelihara daripada fitnah dan sekian-sekian. Dalam ibadat saya nak habuan dunia. Ya, habuan dunia memang dijanjikan. Saya nak bila saya buat macam ni, hati saya tenang, keluarga saya bahagia. Alhamdulillah kerana amalan zikir sebelum tidur, saya ingat isteri tak gaduh. Tapi anda kata kita gaduh juga. Isteri saya solat duha, saya pun solat duha. Isteri saya qiyam, saya pun qiyam. Alhamdulillah hidup kami memang pegang agama. Tiba-tiba misalnya gaduh juga sehingga membawa pada penceraian. Apakah bermaksud yang kita lakukan itu tidak bermanfaat? Jawapannya tidak. Memang kita katakan bila kita jaga agama Allah, maka ia punca kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Kebahagiaan agak subjektif. Bukan dengan nilai yang kita. Tapi Allah akan beri nilai kebahagiaan sebenar pada kita. Dan saya katakan ada orang memang dia suami sini bagus. Masjid sekali, kuliah sekali. Tiba berentakkan juga. Berpisah juga akhirnya. Silap kat mana isteri saya orang baik. Dia tak curang. Suami saya pun orang baik. Suami saya pun tak ada buat perangai-perangai. Tapi kenapa jadi macam tu? Maka di situlah dia melihat. Dan semua amalan dia ikhlas pada Allah. Kalau dia tak dapat macam dia nak, dia tetap meneruskannya. Ada satu kisah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku. Bila ada seorang dia telah menyembah Allah selama 70 tahun. Allah Ta'ala nak beritahu malaikat, lihat keikhlasan orang ni. Wahai malaikat, kamu turun, kamu beritahu dia, kamu ialah ahli neraka. Ini dah 70 tahun ibadat. Kamu ialah ahli neraka. Maka malaikat ni turun dan beritahu, aku aneh melihat kamu beribadat bersungguh-sungguh, sedangkan kamu ahli neraka. Aku diberitahu kamu ahli neraka. Lalu apa kata hamba ini? Sekalipun aku ahli neraka, itu urusan Allah. Urusanku ialah menyembah Allah sampai aku mati. Kita lihat orang ikhlas. Orang ikhlas ini yang tak mengharapkan apa pun bentuk balasan. Tapi apakah Allah Ta'ala akan sia-siakan mereka? Tak. Ini orang tertinggi. Mereka tidak terjejas kalau macam saya sebut tadi, dengan beberapa ibadat-ibadat yang kita mengharapkan pulangan cepat dunia kita tak dapat. Kita tetap kekal istiqamah. Kalau hari ni saya bisnes jatuh, saya tak akan tinggalkan duha saya. Walaupun telah berdendang di seantero dunia berkata, duha, salat duha, pemudah rezeki. Tapi saya tak dapat macam yang didendangkan.
saya tetap istiqamah kerana saya melihat nilai yang paling tinggi ialah beribadat pada Allah. Sebab itu Allah sebut apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan penuh ikhlas. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Allah menyebut dialog orang beriman. Kami ada amalan kami, kamu ada amalan kamu, kami ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Kalau saya katakan seorang berkata, awak kan dah buat benda, kenapa kena musibah juga? Saya ikhlas pada Allah. Saya tetap taat pada Allah. Awak berniaga tak menipu, tak itu. Tapi tak untung. Yang ni berniaga menipu, dalam untung tak kena bala pula tu. Kita berniaga ni tak untung, lepas tu kena COVID pula kita. Kita ni. Yang ni dah lah tipu, kebar pula COVID, tak kena COVID. Kebar pula macam dia. Dia jalan pun tak pakai topeng. Kita topeng 2 lapis. Masjid pun tak pergi ni, sebab takut, jaga. Kena juga. Dia pergi konsertnya, crowded, clubbing. Tak kena. Kebar no. Dia solat apa benda? Kita solat duha, qiyamul lail. Kuliah jangan cerita lah. Sampai tertidur depan tu, punya semangat. Kita ni. Tapi kenapa? Di situ menguji keikhlasan kita. Kerana Allah atau tidak. Bila kerana Allah, tentu kita dah terima, dah bersedia menerima segala ujian. Kerana orang ikhlasnya Allah uji. Untuk dia terus berada pada jalan Allah. Yang ni dia dapat apa tuan-tuan? Yang ni, yang seorang lagi ni. Ini namanya istidraj. Bila kamu melihat seorang dalam nikmat, tapi dia kekal dalam maksiat, dia sedang mendapat istidraj. Untuk dia jadi apa? Dia jadi lebih kufur lepas tu. Jadi lagi teruk. Sebab tu dia berani sombong. Saya tak semayang, rezeki saya banyak. Lihat kesombongannya bermula. Kita tahu bahawa macam mana pun hebat permulaan orang sombong, kesudahannya teruk. Endingnya luar biasa. Bagaimana sedih pun kehidupan orang beriman, endingnya cantik. Sebab itu Nabi kata, nilai seorang dengan kesudahan dia. Tentu jangan terpedaya dengan orang yang buat maksiat, lalu dia mendapat segala nikmat. Lihat ending dia. Lihat waktu mana dia melihat malakul maut, apakah dia tersenyum. Dan keadaan orang yang beriman yang melihat malakul maut, orang yang ikhlas. Kan itu kita lihat dalam watak orang yang ikhlas. Sebab kita nak kenal siapa orang yang ikhlas ini. Yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, mereka mendapat syurga di dunia dan syurga di akhirat. Mereka mendapat dekat dengan Allah. Mereka diperkenankan melihat zat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ialah orang yang berkeyakinan. Mereka orang yang ikhlas ini ialah orang yang menyerahkan jiwa dan hartanya kepada Allah, kepada hukum dan kudrat Allah. Mereka tahu tiada daya dan upaya melainkan pada takdir Allah Ta'ala pada mereka. Mereka telah menjual segala-galanya. Mereka dah serah segala-galanya. Mereka menanti dengan penuh yakin akan balasan Allah. Mereka menanti dengan penuh yakin akan kurniaan Allah SWT. Yang Allah sebut dalam Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang beriman jiwa mereka, harta benda mereka dengan syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 111. Mereka dah jual semua. Tentu kita pun nak mengenali siapa mereka yang ikhlas sehingga ditakuti oleh syaitan. Dan apakah amalan yang menjadikan mereka ikhlas kepada Allah? Para ulama menyebut dalam membongkar sifat orang ikhlas ini dengan beberapa perkara yang mereka lakukan. Yang pertama, kata ulama, orang ikhlas ini, mereka sentiasa berusaha mencari amalan yang tersembunyi. Mereka ni tuan-tuan berusaha mencari amalan yang tersembunyi. Memperbanyakkan amalan-amalan sembunyi berbanding apa yang kelihatan. Ini Abdul Rahman bin Abi Layla, seorang tabi'in. Dia qiyamul lail punya panjang. Berdekatan dengan subuh dia tidur. Sehingga tukang gok dia kata, ni kerjanya tidur je, tak ada kerja lain. Tidur. Walhal dia dah qiyam satu malam, dia menyembunyikannya. Tak mungkin ada orang tahu. Bila ada ulama-ulama yang memperbanyakkan amal ikhlas, bila mereka mengaji Al-Quran, mereka tutup Al-Quran. Bila ada orang datang, tutup. Seolah mereka tak ngaji.
Sebahagian mereka kiam. Kemudian bila dekat dengan subuh, mereka pura-pura bagaikan baru bangun. Mereka menyembunyikan. Dan bukan satu perkara yang aneh bila kita baca kisah-kisah para mukhlisin ini. Terlalu banyak amalan mereka sembunyikan. Ini Umar Al-Khattab. Yang akhirnya seorang sahabat, Talhah, kata, ni Umar buat apa malam-malam ni? Malam hilang sekejap. Rupanya dia berkhidmat pada seorang tua yang buta, membuang najisnya dan menyempurnakan keperluannya. Itu yang dibuat setiap hari tanpa diketahui oleh sesiapa pun. Walau dia Umar, dia Amirul Mukminin. Mereka menyembunyikannya. Kan itu tuan-tuan, bila Allah nak berikan kita keikhlasan, Allah jadikan yang sembunyi lebih kita suka daripada yang terang. Yang amalan sembunyi kita suka daripada yang terang-terang. Kita seronok. Sebab apa? Sebab Allah beri keikhlasan. Tapi kalau kita lebih suka amalan yang nyata, kalau orang tak tahu, kita tak seronok. Kita ada masalah dengan keikhlasan. Kita punya keikhlasan dah masuk ICU yang perlu diberi suatu rawatan rapi. Yang kedua, kata ulama', sifat mereka berterusan membersihkan diri dan bermujahadah untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Mujahadah. Kalau kita tengok perangai mereka, sibuk bersihkan diri mereka. Dan mereka mujahadah, lawan segala perangai-perangai yang menyebabkan mereka jauh daripada Allah Ta'ala dan jauh daripada ahli kebenaran. Jadi kerja mereka istighfar setiap hari. Sebab mereka sentiasa rasa mereka berdosa. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas sentiasa rasa jiwa tak suci, perlu dibersihkan. Tuan-tuan tengok kalau kita pergi tempat yang bersih. Tuan-tuan pergi hotel yang bersih, contohlah, atau rumah bersih. Apa rahsia dia? Sebab dia memang bersih tiap hari. Itu rahsia dia. Kejap bersih. Sebab tu dia bersih. Kita tengok rumah kotor. Sebab apa? Sebab dia tak bersih. Dia mungkin kata, tadi baru bersih, kotor pula dah. Dah memang macam tu namanya rumah. Tadi saya bersih, kotor. Penat dah saya bersih, tak nak dah bersih. Sebenarnya ia menandakan sifat dia sendiri. Kalau kita katakan rumah yang bersih, hotel, penginapan yang bersih, dia ada housekeeping yang memang dedikasi, sentiasa bersih. Sama juga hati, tuan-tuan. Hati ni, yang bersih ialah bukan yang bersih sekali, lepas tu kotorkan. Lalu kata dah penat lah Ustaz. Maka orang ni hatinya akan terus kotor. Tapi yang benar-benar ikhlas ini setiap hari dibersihkan hati dia. Istighfar. Dia berzikir, dia buat benda-benda yang membersihkan hati. Yang ketiga, kata ulama', orang ini menunjukkan nilai yang luar biasa dalam mencintai Allah. Dalam tunduk kepada Allah, dalam ibadat dan ta'at. Seorang ikhlas, dia mesti lekat ataupun kita katakan sinonim dengan cinta pada Allah. Sebab ikhlas itu untuk Allah, kerana Allah. Maka dia menunjukkan kecintaannya pada Allah dalam ibadat, dalam ketaatan dia. Menyebut nama Allah satu yang paling disuka. Mendengar ataupun bersama dengan Allah dalam ibadat satu yang paling disuka. Sebab dia ikhlas. Yang keempat, dalam jiwanya tidak ada sifat dengki pada manusia. Suduruhum faghiratun min ayyi hiqdin. Itulah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ni tak pernah ada pun iri kepada orang. Kata bila orang ikhlas ni, dia sibuk sebenarnya. Orang sibuk, sempat tak nak iri hati orang? Tak sempat. Orang tak sibuk ni yang sempat tengok-tengok hal orang lain dengki. Kita kalau sibuk, diri kita pun kita sibuk. Macam mana nak tengok orang lain? Kerana itu orang yang ikhlas ini, suduruhum faghiratun min ayyi hiqdin. Hati mereka ini kosong. Atau disebut suduruhum naqiyatun. Dada mereka, hati mereka ni bersih. Faghiratun, kosong daripada kedengkian pada orang. Kerana itu kalau kita ada dengki ni, tuan-tuan, sebenarnya dia menyerang ikhlas kita. Dengki itu menyerang ikhlas kita. Kita kena rawat, kita kena baiki. Dan yang kelima, mereka yang ikhlas ini ialah mempunyai sifat takwa kepada Allah. Apa itu takwa pada Allah? Semua perintah Allah mereka buat, semua yang dilarang mereka tinggalkan. Kita tahu ini orang ikhlas. Orang ikhlas dia bersifat dengan takwa. Sebab itu kita berpesan dekat mimbar, dalam khutbah, ittaqillah, ittaqullah, takutlah Allah. Basic takut Allah ni apa? Basic dia.
tinggalkan yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh. Seorang dia kata dia ikhlas tapi dia tak buat benda yang Allah suruh, dia tak ikhlas, dia berbohong, dia cuma mendakwa. Semua orang boleh dakwa, Jadi kalau kita iltizam dengan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita ni ada keikhlasan. Tapi kalau campur-campur, kejap buat, kejap, keikhlasan kita bermasalah. Maka perlu kita baiki. Dan yang keenam kata ulama, mereka yang ikhlas ini ialah mereka yang memang Allah Ta'ala pilih mereka. Sebab itu disebut dengan perkataan illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan kalangan hamba yang dipilih oleh Allah. Kerana itu tuan-tuan, dia mendorong kita doa pada Allah. Kita dah tahu ikhlas ni bukan milik kita, ia milik Allah yang Allah beri pada siapa dikehendaki. Apa patut kita buat? Minta. Ya Allah, jadikan aku hamba yang ikhlas. Pernah tak kita minta biar Allah beri kita keikhlasan? Sebab lafaz ikhlas dalam Quran, ia ada dua, mukhlasin ada, mukhlasin ada. Tapi kalau kita melihat perkataan mukhlasin, lafaz ini lebih tinggi nilainya daripada mukhlisin. Kerana mukhlisin itu ada yang mendakwa-dakwi. Bila Allah cerita tentang orang yang dalam keadaan kesusahan, ombak dah keliling, da'awallaha mukhlisina lahuddin, lain anjana, mereka ini doa pada Allah dengan penuh keikhlasan. Tapi bila falamma najjahum ilal bar, bila kami selamatkan, mereka jahat balik. Waktu doa itu penuh keikhlasan, disebut mukhlisin. Ternyata ia cuma satu kesempatan yang dilakukan waktu kesempitan. Saya ikhlas. Orang yang macam desperate menggunakan perkataan saya ikhlas untuk meraih keuntungan duniawi. Allah cerita kelompok yang dalam keadaan himpitan kematian, ombak keliling dia tahu dia akan binasa. Waktu itu Allah sebut da'awallah mukhlishina lahuddin, mereka doa dengan penuh keikhlasan, walau mereka tidak ikhlas. Mereka cuma gunakan keikhlasan untuk keluar daripada kesempitan, bukan sebagai satu manhaj hidup. Tapi bila perkataan mukhlasin, kesemua ayat kalau kita lihat perkataan mukhlasin, ia memang bukan pura-pura. Mukhlisin ada dua. Satu orang yang pura-pura ikhlas, satu yang ikhlas. Itu bila sebut perkataan mukhlisin. Ini saya sebut tentang kalimah dalam Quran. Tapi bila sebut mukhlasin, dia tak ada dakwa. Dia memang betul dia ikhlas. Sebab itu kita berdoa pada Allah supaya kita jadi orang yang diikhlaskan oleh Allah. Benar seorang itu dalam bentuk ikhlas bila dia memohon pada Allah. Sebab ikhlas ni bukan kita mohon pada orang. Saya ikhlas ni. Kan? Itu mohon pada orang. Saya buat benda ni ikhlas tau. Itu kita sedang memohon pada orang nilai kita. Tak, kita nak Allah nilai kita. Walaupun orang kata awak ni tak ikhlas, tak apa, itu urusan saya dengan Allah. Tapi kalau kita bermati-matian nak cerita kita ikhlas, bahaya. Kita sedang meminta penilaian orang pada kita. Orang kalau nilai, dia tak akan memberikan kepada kita nilai ikhlas. Tak akan berlaku penambahan. Dia akan berlaku pengurangan. Tapi bila Allah yang nilai, Allah tambah lagi ikhlas. Itu ikhlas ini, tuan-tuan, ialah pilihan Allah. Sebab itu kita doa, ya Allah jadikan aku orang yang ikhlas. Dan yang ketujuh, orang yang ikhlas ini sifat mereka, multazimun bil fitratis sadiqah wa salamatil qalb wa istiqamatihi fi istinkar kullima tanfiru minhu fitratu min tasawurin aw sulukin. Orang yang benar-benar ikhlas, tuan-tuan sekalian, ialah dia akan beriltizam dengan fitrah yang betul. Fitrah yang betul, dan dia punya kelapangan dada, istiqamah dia dalam mengingkari setiap perkara yang menyalahi akhlak, yang menyalahi fitrah. Orang yang ikhlas ni, tuan-tuan, dia ada sifat pengingkaran. Mana-mana benda yang menyalahi fitrah, dia akan ingkar. Sebab itu sifat mereka ini akan cegah kemungkaran. Para Nabi SAW, apa hebat mereka? Mereka tidak pernah melepaskan kemungkaran melainkan ditegur. Bila mereka jumpa orang kafir, mereka dah lihat itu kemungkaran, mereka ajak masuk Islam. Kita, tuan-tuan, jumpa orang kafir tak pernah ajak. Berpuluh tahun jumpa. Sebab kita tak nampak kufur itu satu benda yang kita kena ingkar. Kita kata tak apalah, dia agama dia, kita agama kita. Ayat kita. Ya Ustaz, dia lah, dia kafir. Nabi-Nabi tidak. Para Nabi, dia takkan jumpa orang kafir, melainkan itu kemungkaran untuk dia Islamkan. Itu Rasulullah bila ziarah orang sakit.
Yang diziarah ni Yahudi. Nabi kata masuk Islam. Kalau kita kan orang tengah sakit, kita cuma ngikut kemauan dia nak makan kek. Ke nak makan KFC, kita tanya. Tapi Rasulullah ambil kesempatan, waktu dia ziarah seorang budak Yahudi, dia kata aslim, masuk Islam. Budak ni tengok Rasulullah, tengok ayah dia. Ayah dia kata, Ati' Abul Qasim, dengar cakap Abu Qasim. Maka budak ni masuk Islam. Nabi kata segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia daripada azab neraka. Rasulullah tak akan jumpa orang melainkan ajak Islam. Nabi dia tak terima hadiah Hakim bin Hizam. Sebab dia mengharapkan keislaman lebih pada hadiah. Hakim bin Hizam ni anak saudara Nabi SAW. Melalui Khadijah. Anak saudara Khadijah lah. Dan beliau ni seorang pedagang yang berjaya. Bila beliau berdagang ke Yaman, ke Syam, dia selalu teringat nak beri hadiah kepada bapa saudara dia ni. Bapa saudara Sabit. Suami kepada ibu saudaranya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah tak nak ambil. Walaupun menerima hadiah daripada bukan Islam harus, tapi Nabi tak ambil daripada Hakim bin Hizam. Sehingga Hakim bin Hizam masuk Islam. Nabi tidak menerimanya untuk satu pressure, tekanan untuk dia masuk Islam dulu. Kami akan terima. Akhirnya masuk Islam. Artinya tuan-tuan, para Nabi melihat kufur itu mungkar besar. Sebab itu mereka ajak masuk Islam. Kita hari ni tak nampak. Kita tak nampak itu suatu kemungkaran besar. Kerana itu kita boleh selesa duduk dengan orang kafir tanpa kita ajak. Seolah dia dengan dia, kita. Orang macam kita lah Islam tak berkembang. Mereka para Nabi, Islamnya berkembang. Mereka para sahabat, Islamnya berkembang sebab mereka melihat kekufuran itu mungkar paling besar untuk mereka ajak masuk Islam. Kerana itu dakwah berjalan. Kita dakwah memang tak terhenti. Kita cuma ingkari benda-benda yang tak patut ingkari. Benda khilafiat, ingkar. Kita bergaduh sakang. Terus keluarkan orang daripada Islam. Macam tu, gaduh dia. Tapi yang memang jelas kufur mereka tak ingin masukkan. Jadi sifat mereka ikhlas, mereka menerima yang fitrah, apa saja berlawanan fitrah mereka akan tentang. Hati mereka tak akan setuju. Siap perkara yang saya kata ini sifat para Nabi SAW. Dan yang ke-8 kata ulama, mereka ini tidak pernah mengundang fitnah dan tidak juga pernah menyesatkan orang. Sifat mereka tidak mendatangkan fitnah. Fitnah dalam agama, fitnah dunia tak ada. Mereka bukanlah orang percaya pada fitnah. Mereka bukan orang yang mudah-mudah digula-gulakan dengan fitnah. Mereka orang yang kita panggil tabayyun. Tabayyun ialah yang berhati-hati. Kalau benda ni boleh menyebabkan fitnah pada fulan bin fulan, mereka tidak mudah masuk. Kalau tak ada masalah apa-apa, mereka tak mungkin. Dan mereka juga tidak menyesatkan orang dengan perbuatan mereka, dengan perkataan mereka. Ini orang ikhlas. Hari ini kalau kita nak cari orang yang tak terselak, tidak memfitnah orang, agak susah. Kecenderungan memfitnah itu cukup kuat. Kerana ada kepentingan duniawinya. Dan orang yang ikhlas ini, yang ke-9 kata ulama' ialah kita tak akan nampak kesan penguasaan syaitan dalam diri dia. Tak ada. Sebab syaitan sendiri kata, aku tak boleh goda orang ikhlas. Jadi dalam perbuatan ni kita tak nampak watak-watak syaitan dalam diri dia. Kita tahu watak-watak syaitan, nafsunya tak boleh dikawal sebab syaitan masuk. Marahnya tak boleh dikawal kerana syaitan masuk. Sukanya tak boleh dikawal kerana syaitan masuk. Semua madakhil syaitan, orang ikhlas ni tutup semua. Sehingga tak ada kesan pengaruh syaitan dalam diri dia. Kalau dia marah, marah yang benar. Kalau dia suka, suka yang benar. Dia reda, reda yang benar. Kalau dia takut, takut yang benar. Tapi bila seorang tu takut tak menentu, maka dia ada masalah keikhlasan dia. Takut tak menentu macam mana. Tu kita fikir macam mana lah esok, lusa, tulak, tubing, tungging. Akan datang tahun depan. Dan jangan takut tak menentu sangat. Kita tak tahu esok berlaku apa. Kita biar sibuk hari ni beramal, esok kita serah pada Allah. So, hari ni dah 20,000, esok barangkali 100,000. Tak payah fikir. Fikir itu tak menguntungkan kita. Tenang dan berwasangka baik pada Allah. Berwasangka baik pada Allah. InsyaAllah esok kita okey. Begitu keadaan orang yang ikhlas. Dia tak macam kelang kabut macam tu. Ni ada terus jadi kelang kabut. Terus macam meramal. Saya duk rasa Ustaz lepas ni lagi teruk ni. Lagi teruk. Meramal dan terus meramal sehingga dia nampak tertutup jalan untuk dia bergembira dengan nikmat Allah yang lain. Padahal dengan ujian-ujian ini nikmat Allah jalan kat kita. Bantuan Allah tak pernah terhenti. Walaupun bagaimana Allah uji, bantuan Allah kita masih boleh bernafas. Itu bantuan Allah.
Kita masih boleh menikmati sarapan, kita masih boleh makan, masih boleh memandang anak, banyaklah. Masih boleh tidur lagi. Duk bimbang-bimbang, tidur banyak juga. Jadi perkataan kita ni tuan-tuan, jangan menunjukkan lemahnya ikhlas kita pada Allah. Lemah ikhlas dengan ketakutan-ketakutan yang kita sebut tadi, ta'thir syaitan, kesan syaitan dalam hidup dia. Jadi jangan biarkan syaitan berikan kesan-kesan buruk dalam diri kita. Yang ke-10 kata ulama, orang yang ikhlas ini ialah firaruhum minasyuhrah wa an a'yunil madhin. Dia ni lari daripada glamour dan populariti, lari tak nak. Dan dia lari daripada mata-mata pemuji. Ni orang-orang yang dia tahu jenis puji orang tak. Dia tak seronok pun dengan orang puji. Orang puji dia, dia rasa macam, orang ni nak kutuk aku. Bagi dia kutuk, bukan puji. Dia tidak teruja dengan pujian. Just biasa-biasa je. Bukan dia tahu ini bukan milik dia pun nak puji. Tentang kita, apakah bila kita memakai hak orang lain, lalu kita orang puji, lalu kita seronok. Walau kita tahu ni hak orang lain, bukan hak kita pun. Maka kita tahu siapa kita. Kita tahu nikmat ni Allah pinjamkan kita. Sebab tu orang ikhlas ni lari daripada syuhrah. Lari daripada populariti. Dia bukanlah satu buruan dia. Bukanlah satu matlamat dia. Ataupun pujian-pujian manusia. Yang ke-11 kata ulama, ialah mereka ini sentiasa menerima kebenaran. Bila diingatkan itu benar, mereka terima. Kalau pernah mereka salah, mereka akan baiki. Ini bukan jenis orang keras keng. Bila ditegur, tahan juga, tak. Mereka orang yang, ya betul, kalau saya salah, saya salah. Saya tak rasa beban untuk mengaku salah. Kalau saya memang salah, saya okey. Sebab saya memburu keredaan Allah Ta'ala. Dan yang ke-12, mereka ini tuan-tuan, mukramuna fil malil a'la. Mereka ialah orang yang sentiasa dipuji di langit Allah Ta'ala. Mereka sentiasa disebut-sebut oleh para malaikat. Ternyata itu nilai orang yang ikhlas. Mereka dipuji di langit. Seorang dipuji di langit berarti dia orang ikhlas. Orang yang dipuji di bumi belum tahu. Belum tahu. Bukan kita kata dia tak ikhlas, kita kata belum tahu. Kerana ahli langit tidak pernah berbohong. Dan ahli langit tidak pernah ada kepentingan dengan manusia di dunia. Yang di dunia ni tuan-tuan, dia ada kepentingan dengan kita. Semua. Kata pujian tu kita tak boleh tahu. Ini sekian-sekian. Dan yang terakhir, yang ke-13, ialah mereka yang ikhlas ini. Orang inilah yang sebenarnya dijanjikan syurga dunia dan syurga akhirat. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Ikhlas dapat syurga dunia. Apa syurga dunia? Ma'rifatullah. Memang dikenal sungguh Allah dengan segala takdirnya, dengan segala ujiannya. Sebab itu bila dia doa, tidak diperoleh macam diminta sekarang. Dia tahu kenapa. Dia kenal Allah nak beri lebih baik. Kerana masanya belum sesuai. Allah telah berikan padanya sebenarnya dengan memalingkan dia daripada perkara itu yang ternyata yang diminta itu ialah mudarat. Terus kita minta naik pangkat. Tak naik. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana saya tahu ini lebih baik. Barangkali kalau saya naik pangkat ada mudarat yang datang. Maka dia nampak tak beri itu ialah pemberian. Oh, ini orang ikhlas. Tak beri apa yang diminta ialah pemberian. Sebab macam saya katakan selalu, kita tuan-tuan bila minta sesuatu, kerana kita berharap pada sesuatu itu ada benda tu. Contoh tuan-tuan makan. Untuk apa? Sedap. Kenyang. Tapi kalau tuan-tuan makan boleh menyebabkan sakit perut, tuan-tuan nak makan tak? Dengar orang ni, jamu ni sedap ni, orang jamu buat apa ni, jamu special ni, daging wayu. Kita kebetulan hari tu tak ada pula dia buat jamu. Kita rasa, tak dapat sedap tu. Sedapnya, kenyangnya. Ni belanja ni. Tak apalah, mungkin ini lebih baik sebenarnya. Selang 2 hari dengar yang makan daging wayu tu semua masuk hospital, sakit perut. Alhamdulillah tak makan, kita kata. Bukankah itu nikmat? Kita masa tengok nikmat tadi, ruginya kita tak dapat. Tapi bila kita lihat nikmat tadi juga sebenarnya bukanlah baik pun. Kita nampak macam baik. Kita dengar orang, ni naik pangkat. Semua naik pangkat, kita je tak naik. Allah. Kita minta sama, doa solat ajak sama, solat ajak perdana, naik pangkat. Akak ramai-ramai ajak perdana. Geng kita naik pangkat semua seronok. Sebab mula naik pangkat, dia beri hadiah penerbangan ke Fiji. Oh, lancung ke Fiji. Kita seorang tak dapat.
Tak apalah, ini baik. Kawan kita pun naiklah pergi. Semua ni terempas kapal terbang, mati belaka. Allah. Waktu tu kita terfikir, bukan kita doa macam tu, maksud saya gambaran nikmat supaya kita faham. Analogi gambaran nikmat. Allah, rupanya tak naik pangkat lebih baik. Lebih baik. Di situ orang-orang ikhlas memahami tidak mendapat sesuatu itu ialah benda yang itulah dia kurniaan Allah. Dalam doanya kita minta itu dan ini. Tak dapat, itulah sebenarnya kurniaan Allah lebih baik daripada apa kita dapat. Kita pun belajar. Ya, orang ikhlas tuan-tuan dalam hidupnya sentiasa dapat belajar sesuatu. Kerana Allah tak akan biarkan orang ikhlas ini melainkan diajar sesuatu setiap hari. Kerana bila Allah sayang seorang hamba, Allah akan tambah ilmu dia. Dia akan tambah. Dia mengerti tentang takdir Allah. Sebab tu dia tak desperate untuk dapat tu, dapat ni tak. Tahu, barangkali saya tak dapat kerana Allah nak begini. Dia mudah untuk membaca tentang nikmat Allah Ta'ala. Dia tak kata, saya tak dapat sebab tu saya rugi. Tak. Saya tak dapat ni mungkin ada hikmah. Baik untuk saya. Baik untuk keluarga saya. Baik untuk agama saya. Ini orang-orang yang Masya Allah bacaannya positif. Bacaannya sentiasa positif dalam melihat takdir Allah. Bukan orang-orang itu sangka buruk pada Allah. Siap benda minta. Lambat sikit Tuhan tak mustajab doa aku ni. Tak guna berdoa. Tentang ini masalah keikhlasan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini sifat mereka. Dan ada cara bagaimana nak dapat keikhlasan yang kita akan sebut nanti pada huraian yang akan datang kalau Syekh masih menyebut tentang persoalan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.